bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel terbaik sahabat-sahabat semua. Hari ini saya membawakan kita pencerahan dan padu daripada Ustadz Khairuddin Aman Razali. Ya, sebelum ini beliau adalah bekas ya pemimpin ataupun ahli syura daripada Parti PAS. Tapi apa yang menarik untuk saya bawakan untuk kita hari ini adalah pencerahan beliau. Ya, ada mengatakan ya daripada Ustadz ulama daripada PAS mengatakan bahwa sesiapa yang melawan ataupun mau menjatuhkan kerajaan PAS hari ini adalah musuh Allah. Ya, benarkah sahabat semua kenyataan-kenyataan seperti ini yang dikeluarkan oleh ustadz-ustadz daripada Parti PAS? Adakah itu adalah cara tunggangan agama atau sebagainya? Jadi menarik untuk kita tonton bersama. Tanpa buang masa, mari kita dengar pencerahan yang terbaik daripada Ustadz Khairuddin ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita dengar pencerahan daripada Ustadz Khairuddin Aman Razali. Berarti hari ini perjuangan Islam bukan hanya satu parti saja. Seolah bila kita menganggap kita saja pejuang Islam, dalam konteks hari ini PAS lah, PAS mendakwa dia saja parti Islam. Dia saja bawa Islam. Dia saja perjuangkan Islam. Berarti dia menafikan keislaman orang lain. Ini yang berlaku. Ini bagi saya pertama sekali ialah menafikan demokrasi yang ada negara kita. Kalau kita rasa kita saja Islam, jangan masuk demokrasi lah. Biar kita seorang saja, parti seorang saja. Kita jadi macam parti komunis senang. Jadi parti komunis tidak ada orang lain dah saingan. Tapi kita bersaing di arena politik. Dan kita balik pada kerangka bernegara kita dulu. Kadang-kadang kita bila bercakap, tak lihat kerangka bernegara kita. Kita selalu merujuk pada kerangka negara lain. Kerangka negara Mesir, kerangka negara Turki atau negara luar atau kerangka negara Indonesia. Malaysia dia lain sikit kerangka dia. Kerangka negara kita ialah ketua negaranya adalah Yang di-Pertuan Agong. Yang mana Yang di-Pertuan Agong ini sumpah dia yang termaktub dalam perlembagaan. Kalau kita buka perlembagaan Malaysia dalam bahagian akhir disebut apa dia wording sumpah Yang di-Pertuan Agong. Sumpah Yang di-Pertuan Agong ialah untuk mempertahankan Islam pada setiap masa. Berarti pada setiap masa yang berlalu, Agung diberi tanggungjawab oleh perlembagaan dan dia bersumpah dengan nama Allah wallahi wabillahi watallahi untuk memelihara Islam pada setiap masa. Itu Agung. Berarti dia adalah khalifah bagi negara kita Malaysia. Itu ketua negara yang Agung dipilih di kalangan 9 orang raja-raja Melayu yang dulu setuju mewujudkan kerajaan persekutuan atau negara persekutuan. Kemudian dalam kerangka itu pula ada yang dipanggil ketua kerajaan. Ketua kerajaan dipilih berdasarkan pilihan raya. Parti mana yang paling banyak menang pilihan raya, maka dia boleh mencadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk dilantik menjadi ketua bagi kerajaan yang namanya Perdana Menteri. Berarti itu kerangka kita. Berarti kalau kita bincang tentang Islam, Islam dalam negara kita telah terpelihara menuruti konsep perlembagaan kita tadi, yang juga dalam artikel 3 Perlembagaan Persekutuan menyebut Islam agama persekutuan. Mari pula kita lihat lagi artikel 11 kurungan 4 tentang bila bincang tentang orang bukan Islam boleh mengamalkan agama mereka. Itu takluk kepada 11 kurungan 4 tentang mengembangkan agama. Tak boleh bagi orang bukan Islam ketika dia mengamalkan agama dia, dia menyebarkan agama itu kepada orang Islam. Itu adalah peruntukan perlembagaan yang menjaga Islam kita. Berarti Islam terpelihara, Islam terjaga, Islam ternabak. Yang tinggal lagi kita ni di peringkat rakyat menubuhkan parti-parti bertujuan untuk bersaing di arena politik pilihan raya. Bila satu parti conquer, dia adalah satu parti yang perjuangkan Islam, menafikan orang Islam lain dalam parti lain juga perjuangan Islam yang termaktub dalam perlembagaan parti itu memperjuangkan Islam. Kalau parti yang tak letak perjuangan Islam, cerita lain. Tapi bila diletakkan, dan bila kata perjuangan Islam, bukan hanya mesti diletakkan secara jelas apa teksnya. Isi kandungannya bagaimana? Kalau isi kandungan adalah isi kandungan yang nak menjaga Islam, pelihara Islam, dia juga adalah parti yang perjuangkan Islam. Jadi poin pertama kita ialah, jangan ada satu parti conquer. Alright. Okay. Dia seorang dia Islam. Itu dia cerita. Itulah. Itu jelas tu Datuk ya. Bila kita melihat keadaan begitu bahawa kita sebenarnya masih tergantung kepada
tata kelola pemerintahan dan juga keterikatan kita kepada sistem kenegaraan masing-masing. Ya, demokrasi. Kita tidak sama dengan negara-negara yang lain dan kita wujud atas nama Malaysia. Dan dalam Malaysia yang disebut tadi bahawa kita mempunyai partai-parti politik yang berlandaskan kepada sistem demokrasi yang mengizinkan semua parti. Tapi timbul masalah akhir-akhir ini, Datuk, ya. Sehingga ada satu yang baru ni statement yang keluar yang mengatakan bahawa musuh-musuh Allah. Maksudnya siapa yang tidak menyokong kepada PAS menjadi musuh Allah secara automatik, atau itu maksud kita. Ini yang menjadi isu yang hangat akhir-akhir ini. Bila mana terma musuh Allah diguna pakai. Kerana kalau kita merujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas menyebut, hadis Sahih Bukhari Muslim menyebut, man da'a rajulan bil kufri, sesiapa yang memanggil seseorang, maksudnya orang Islam, dengan kekufuran. Satu. Au qala adu Allah, atau dia kata wahai musuh Allah. Itu disebut hadis Nabi. Dia panggil orang itu sebagai orang yang kafir, dia Muslim, wa ya kafir, wahai kafir. Ataupun dia kata ya adu Allah, wahai musuh Allah. Menggambarkan orang lain adalah musuh asal kita adalah Muslim. Kemudian kata walaisa kadzalik, sedang orang itu tidak sebegitu illa hara ilai, melainkan gelaran itu balik pada diri dia sendiri. Maknanya apa? Kalau orang itu bukan musuh Allah, dan memanglah tak wajar menyebut orang Islam sebagai musuh Allah, maka dia pulang pada diri orang yang bercakap. Maknanya apa? Islam mengharamkan kita menuduh seorang Muslim yang lain dengan tuduhan kafir atau musuh Allah. Tak boleh. Ini benda yang sangat jelas, benda yang telah disepakati oleh para alim ulama. Kerana seorang bila dia Muslim tidak terkeluar daripada Islam melainkan dengan hujah yang nyata. Yang dalam hadis sebut kufurun bawah, kufur yang nyata yang tak ada lagi takwil. Itu dalam Islam. Berarti kalau kita dengan sewenang-wenang, semudah-mudah nak gelar orang lain musuh Allah, atau dengan ayat yang berlapik, doa kepada Allah Ta'ala, atau menyebut bahawa kita tidak mahu negeri kita ini jatuh ke tangan musuh-musuh Allah. Siapa dia yang musuh Allah itu? Dalam konteks pilihan raya, program yang berlangsung itu di mana? Berlangsung dalam program di stadium di Kedah. Tujuan program asal kata untuk selawat. Tapi ada ucapan Menteri Besar yang menyeru rakyat untuk bersama dengan kerajaan pimpinan beliau. Berarti kerajaan pimpinan PAS, Perikatan Nasional. Bila bercakap tentang jangan negeri ini jatuh ke tangan musuh Allah, siapa dia musuh Allah? Tentulah lawan pada politik dia. Lawan pada PAS, lawan pada Perikatan Nasional. Maknanya apa? Orang lain lah. Sama ada dia Amanah ke, dia UMNO BN ke, dia PKN ke, semua ni adalah musuh Allah. Ini adalah kalam yang sangat bahaya. Okey, dia kata saya dah minta maaf. Okey. Dia minta maaf. Tapi anak-anak buah dia, anak-anak murid dia boleh tengok dalam komen-komen. Kita tengok komen-komen, anak-anak buah mengiyakan musuh Allah. Macam mana? Dia kata, kenapa terasa pula? Orang yang makan lada biasa rasa pedas. Kalau rasa pedas, musuh Allah lah. Berarti anak-anak buah mengiyakan musuh Allah. Iaitu parti-parti lain pada PAS, musuh Allah lah. Jadi, walaupun Syekh Zainul Asri telah minta maaf, telah tarik balik, tapi kalam beliau telah diiyakan oleh ramai lagi penyokong-penyokong PAS. Tidakkah ini suatu yang bahaya pada negara? Bagi saya, ini sesuatu pertama mencarikan demokrasi, mengoyakkan demokrasi, bahkan merogoh demokrasi. Kalau saya guna bahasa keras, PAS merogoh demokrasi. Satu. Tapi yang lagi baik adalah, ini adalah perkara melibatkan tuduhan terhadap orang Islam sendiri. Ini merosakkan perpaduan. Islam, perkara yang paling besar dalam sebuah negara ialah mesti jaga perpaduan rakyat. Berpolitiklah macam mana pun, kerangkanya mesti kerangka perpaduan. Tapi kalau ini yang disebut, ini bukan lagi perpaduan, ini perpecahan. Maka PAS bawa agenda perpecahan. Ya, begitu Datuk. Nampaknya jelas tu. Itu punya penerangan Datuk tadi memang jelas. Tetapi bagi kita yang menerima mungkin
mohon maaf daripada itu. Tapi bagi kita, Datuk, merasakan bahawa permohonan maaf itu dibuat setelah dia melakukan perkara tersebut dalam keadaan dia sedar. Bukan dia tak sedar dia baca doa itu. Tetapi di situ pun saya nampak dalam majlis itu sedikit perkara yang tidak betul berlaku dalam majlis resmi negeri. Sepatutnya yang datang membaca doa itu mufti negeri. Tetapi kenapa hari itu saya tidak tahulah jawatan apa, tapi dia hanya bekas AJK Ulama Negeri Kedah. Tapi soalnya sekarang, apa yang seperti Datuk katakan tadi, anak buahnya itu, orang pengikut-pengikut itu boleh menerima atau tidak maafnya itu. Tapi mereka sudah hadam akan kalimah, perkataan, istilah musuh Allah itu, pastinya tentulah orang yang menentang partai kerajaan sekarang seperti PAS yang memerintah Kedah. Itu yang beranggapan mereka. Maknanya selain daripada itu bukanlah daripada kalangan Islamik. Itu timbul soalannya, apakah sikap atau fahaman begini yang menyebabkan timbulnya pelbagai tuduhan, sangkaan orang-orang luar terhadap partai yang bukan PAS. Apakah dengan itu timbulnya soal itu? Baik, pertama sekali, Syekh Zainul Asri sepatut tidak hanya minta maaf, tapi dia kena menyeru semua pengikut dia dan menyeru semua ahli-ahli PAS yang mendokong dia. Jangan lagi menggunakan sebarang terma musuh Allah kepada saingan politik. Tapi sampai hari ini tak ada seorang pimpinan PAS yang boleh menyebut begitu. Seolah mengiyakan secara dalamannya. Berarti biarlah ahli-ahli PAS menyangka pada saingan politik musuh Allah, biar aje. Kenapa? Ini menguntungkan politik jangka masa panjang atau politik jangka masa pendek untuk menang PRN ini. Artinya, walaupun pada zahir mengaku maaf, minta maaf, tidak, tapi di belakang menerima. Sama juga yang berlaku pada Ketua Pemuda Siak itu. Bila dia menyebut dalam ucapan ketika pilihan raya bahawa mengundi Perikatan Nasional, mengundi lain pada Perikatan Nasional masuk neraka. Akhirnya minta maaf. Tapi dia minta maaf. Anak buah dia masih lagi mengulang benda yang sama dan menjadi sebahagian pemikiran bagi ahli-ahli parti. Artinya, apa yang dinafikan itu hanyalah nak jaga publik. Yang sebenar, mereka masih berfikiran yang seumpama itu. Bagi saya sebenarnya, PAS masih belum move lagi. Move macam mana? Hari ini, realiti hari ini, dalam sebuah negara orang Islam, bukan hanya ada satu parti yang boleh berislam. Contoh di Indonesia. Ada 6 parti Islam. PKS, Bulan Bintang. Semua ada 6 parti. 6 parti, sama ada parti itu ada parti yang lama, ditubuhkan sebelum lagi kemerdekaan Indonesia, disambung lagi seperti Parti Masyumi yang asal ditubuhkan sebelum kemerdekaan, disambung lagi, ditubuhkan lagi parti baru yang mewarisi Masyumi. Artinya, parti-parti Islam yang bersaing di arena politik Indonesia bukan satu. Kalau satu parti mendakwa dia pejuang Islam, yang lainnya macam mana? Berarti semua parti-parti yang menerima hakikat mereka adalah sebahagian daripada mereka yang perjuangan politik Islam tanpa menafikan orang lain. Itu Indonesia yang dekat kita. Kita menjauh sikit lah. Negara seperti Algeria. Dulu masyhur cerita Algeria dengan parti FIS yang menang, menafikan kemenangan. FIS ini baru salah satu parti. Ada 4 parti. Ketika FIS menang, ada lagi 3 parti lain yang juga masuk pilihan raya. Tapi takdir Allah Ta'ala, FIS yang menang besar. Kemudian oleh kerana perwatakan FIS agak ekstrim, maka akhirnya dibatalkan kemenangan FIS. Tapi parti-parti Islam kekal bergerak dan berjalan sampai sekarang. Hari ini lebih daripada 6 parti yang berlatar belakangkan politik Islam diwujud di negara Algeria yang masing-masing bersaing mendapatkan kuasa politik. Itu Algeria. Sama juga di Mesir. Artinya hari ini parti-parti ataupun mereka yang bawa politik Islam dalam arena politik dunia pada hari ini di seluruh negara Islam kecuali Malaysia. Semua yang lain dah move jauh menerima bahawa akan ada pelbagai parti-parti politik yang bersaing pada arena politik. Tapi di Malaysia, Parti Islam Setia Malaysia PAS masih lagi pada kepompong lama. Kenapa? Dia rasa dia parti Islam.
Dulu Tuan Guru Nik Abdul Aziz sebut, dia kata kalau UMNO pindah perlembagaan dia pada Islam, kita bubarkan PAS. UMNO dalam perlembagaan dah sebut dah, asal dan tujuan dia ialah menegak, mempertahankan, mengembangkan Islam. 2019 pindah perlembagaan. Tukar daripada awal menyebut memperjuangkan cita-cita parti politik yang memperjuangkan cita-cita bangsa dan agama, dia pindah agama dan bangsa. Letak kat depan. Berarti dengan jelas UMNO letak Islam kat depan. Kenapa tak bubarkan PAS? Kalau kita ambil pandangan Tok Guru Nik Aziz, artinya batalkan PAS. Tak apalah, PAS tak payah batal lah. Cuma PAS kena menerima bahawa bukan dia saja parti Islam. Itu satu. Tapi yang lebih jauh kita kena lihat ialah, kalau benar PAS perjuangan Islam, kenapa akhlak para pimpinan PAS sangat teruk? Bukan saya seorang kata teruk. Ramai yang kata teruk. Dan dia dibuktikan manusia komen. Tak percaya, lihat komen sekarang. Kita sedang live sekarang ni di Facebook, TikTok. Baca komen. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu pencerahan yang padu daripada mantan pemimpin daripada PAS yang kini telah keluar daripada parti PAS itu, sahabat-sahabat semua. Mengatakan bahawa PAS ego, PAS hanya menganggap kononnya hanya mereka lah parti Islam, sedangkan ada parti-parti lain juga yang turut memperjuangkan agama dan bangsa, seperti mana parti UMNO, parti Amanah yang ada dalam kerajaan perpaduan hari ini. Tapi kita tahu parti ini sudah semakin menyeleweng, semakin menyesatkan. Itu antara intipati pencerahan daripada Ustaz Khairuddin Aman Razali. Jadi terima kasih sahabat semua, sampai di sini saja saya ucapkan terima kasih kerana mendengar, menonton bersama, dan semoga apa yang dikongsikan itu bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri, tapi sebelum itu sekiranya sahabat mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga geng takut Anwar GTA. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun kau ingin. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.